Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Bertemu kembali kita dalam satu-satunya temu bual di TVS, pastinya Dialog TVS yang akan membawakan kupasan mengenai isu-isu semasa, dan kita juga akan menjemput tetamu jemputan kita bagi membawakan kupasan yang komprehensif pastinya. Saya Luqman Muhammad dan saya Syirah Abang Mansur. Seperti yang Luqman bagi tahu sebentar tadi, setiap minggu kita akan bawakan lain-lain tetamu, tapi hari ini istimewanya kita bawakan sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi. Hari ini Luqman, hari kita memperingati perjuangan ataupun hari kelahiran insan agung yang banyak berkorban dalam menyebarkan dakwah Islamiah, iaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bercakap mengenai sambutan kita pada hari ini Luqman, pastinya ada pengisian ataupun Luqman sendiri mempunyai pengalaman menyambut sambutan Maulidur Rasul ini. Luqman, mungkin boleh dikongsikan? Jika boleh saya kongsikan, Syirah, jika kita sebut sahaja mengenai sambutan Maulidur Rasul, kecil-kecil lagi, kita telah menjadi tradisi budaya kita apabila berlarak, kata orang Sarawak, sempena perarakan Maulidur Rasul. Dan pastinya kita mempunyai kisah-kisah tersendiri di mana waktu kecil-kecil dulu, Syirah, bawa spanduk, Luqman, bawa spanduk. Saya suka bawa spanduk. Saya suka menjadi orang yang diharapkan untuk bawa spanduk. Macam mana pula, Syirah? Saya, hari ini juga sebenarnya di kampung halaman saya, Luqman, ada diadakan perarakan dan juga berselawat di masjid dan sebagainya, dan ini tak kira di mana sahaja akan diadakan sambutan Maulidur Rasul, tak kiralah di kampung, di peringkat daerah, di peringkat bahagian, dan di mana sahaja apa-apa jua pengisiannya, diharapkan ia dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita memperingati hari kelahiran baginda pada hari ini, dan juga dalam kita menghayati sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Dan bercakap mengenai penghayatan sambutan Maulidur Rasul kita pada hari ini, Luqman, suka untuk saya perkenalkan dua individu yang mungkin boleh sama-sama membantu kita dalam menghayati sambutan Maulidur Rasul kita pada hari ini. Kita mulakan dahulu dengan di sebelah saya ini, iaitu Ustazah Rogayah binti Cik, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Selamat datang. Terima kasih. Ustazah. Dan juga di sebelah hujung sana, Ustaz Wan Muhammad Mujahid Wan Alwi, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam Tun Abang Salahuddin, Universiti Malaysia Sarawak Unimas. Terima kasih Ustaz dan Ustazah kerana sudi bersama-sama dengan pentas Dialog TVS bagi membawakan kupasan yang komprehensif dan sedikit tausiah ringkas pastinya dalam pentas 60 minit ini. Baik, Syirah, mungkin ini orang dah lama juga ni. Orang lama, bukan orang lain. Dah biasa juga dijemput dalam TVS. Betul. Jadi tapi istimewanya pada hari ini untuk sambutan Maulidur Rasul, iaitu yang bertemakan Sarawak Makmur, Ummah Sejahtera. Kedengaran selari dengan kita punya tema Hari Sarawak pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Mungkin kita nak terus bertanyakan kepada Ustazah dahulu. Soalan mukadimah lah orang kata berkaitan dengan tema kita pada hari ini. Mungkin bagaimana kita sebagai umat Islam di Sarawak ini khususnya, kita boleh menghayati ataupun mengaitkan tema ini dengan sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini. Silakan, Ustazah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Alhamdulillah, kita sama-sama meraihkan yang mana sempena Maulidur Rasul bertemakan Sarawak Makmur, Ummah Sejahtera, ya. Seiring dengan kita punya tema peringkat negeri Sarawak pada tahun bahasa Sarawaknya. Ya, betul. Jadi kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana setiap 16 September bermula daripada 16 September 1963 memperingatkan kita macam mana kita di tanah persekutuan tanah Melayu ini
bersatu. Sabah, Sarawak dan masa ketika itu ada Singapuranya lah ketika itu. Dan mulai itu jugalah kita ni menjadi sebuah negara yang berdaulat dan satu kesyukuran yang amat-amat dan tak akan kita lupakan sampai sekarang ini dan generasi yang seterusnya insya-Allah. Jadi kita lihat seiring dengan tema sambutan Hari Malaysia dan khususnya negeri Sarawak kita, Sarawak Makmur Ummah Sejahtera pada tahun ini kita lihat. Jadi sudah 60 tahun Sarawak ditubuhkan, seharusnya kita semakin maju, semakin bertamadun dan generasi-generasi yang akan datang pun semakin meningkat segala-galanya, kebaikan dan kualitinya. Jadi justru merealisasikan pembangunan ummah kita pada kali ini, macam mana merealisasikan pembangunan ummah yang mapan itu. Kalau kita tengok sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghijrahan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah. Kita lihat apakah faktor-faktor yang direalisasikan oleh Rasulullah ketika sepindah saja diorang umat muslimin muslimat ketika itu di Madinah. Jadi 3 aspek utama yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kestabilan sosiopolitik ketika itu, yang mana ada 3 perkara ditekankan seiring dengan kita punya yang kerajaan kita sekarang ini kejar nak capai, iaitu pertama kesepaduan sosial. Dan keduanya pendidikan holistik. Dan yang ketiganya iaitu keutamaan ekonomi. Keutuhan dia, kukuhnya ekonomi Islam ketika itu yang hendak dicapai oleh Rasulullah di kota Madinah ketika itu. 3 perkara ini. Jadi yang pertama tadi kita nak realisasikan ke pembangunan yang mapan itu seiring dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi kesepaduan sosial. Kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasulullah tekankan ketika itu, kita lihat kaum Muhajirin yang berhijrah dan kaum Ansar ketika itu di Madinah, bagaimana kaum Ansar dia tak membiarkan yang Muhajirin yang baru datang. Kita sebut yang datang berhijrah di Madinah ketika itu. Mereka sambut dengan penuh gembira, penuh kesyukuran. Ya Allah, ya Tuhanku, mereka ihtiram. Macam mana tetamu yang datang ketika itu? Sebaliknya dia bantu segala aspek dia, keperluan mereka, mereka usaha penuhi. Yang Muhajirin ketika itu baru sampai ke Madinah. Sesuai dengan seiring dengan mana yang disebutkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu yang meriwayatkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gambaran Rasulullah macam mana kesepaduan sosial yang diterapkan oleh Rasulullah, iaitu al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'da. Yang mana seorang mukmin dan mukmin yang lain itu umpama sebuah bangunan, sebuah bangunan. Sebahagiannya mengukuhkan bahagian yang lain. Maksudnya di situ, itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya di situ bangunan tu kalau dia tak ada satu bahan ke apa-apa yang tak kukuh, yang mengukuhkan bangunan itu, dia akan semuanya akan hancur. Dia akan longgar dekat situ. Jadi seorang Muslim tu yang merupakan saudara kepada Muslim yang lain, yang mana wajib kita menjaga kehormatannya. Kalau kita lihat sekarang ini, yang perlu kita ikut menjaga kehormatan. Ketika itu seorang Muslim juga dia dilarang menzalimi saudaranya. Kita apatah lagi menganiaya, menghina, ya tak? Dan yang keduanya kita lihat pendidikan holistik, yang mana yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu pengetahuan yang seimbang dengan, contohnya kita lihat dari sudut intelektualnya, emosinya, jasmani dan rohaninya. Jadinya amat mustahak dalam melahirkan insan yang berkualiti, kerana kita nak wujudkan modal insan yang berkualiti itu, dia mesti ada package ni. Jadinya ini yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana perpindahan umat Islam di kota Madinah ketika itu, yang mana Rasulullah meriwayatkan
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Setiap kita ni wajib, setiap muslim itu ilmu, belajar ataupun menuntut ilmu itu. Hadis riwayat Ibnu Majah yang ke 224. Jadi di sini menuntut ilmu itu hendaklah kita kena ada garis panduannya untuk keberkatan ilmu itu. Kita nak keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah akan datang segala-gala pakej yang lain. Contohnya keberkatan ilmu, pekerjaan. Itu yang diajar oleh Rasulullah. Keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu itu. Dan aspek yang ketiga, aspek yang ketiga yang diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika mana muhajirin berpindah datang ke Madinah dan kesepaduan sosial ketika itu. Aspek seterusnya iaitu Rasulullah terapkan kekuatan ekonomi ni, utuhnya ekonomi ni yang menjadi faktor penting dalam memperkukuhkan kestabilan umat. Di samping Rasulullah SAW dan umat Islam ketika itu menubuhkan masjid, membangunkan masjid, seiring dengan itu juga baginda membangunkan pusat ekonomi umat Islam ketika itu. Yang mana kita lihat menggantikan ekonomi Madinah yang ketika itu didominasi oleh kaum Yahudi. Jadinya Rasulullah menjadikan ekonomi adalah aspek utama. Antara tiga aspek tadi. Tiga-tiga aspek yang dinyatakan saya tadi, contohnya inilah aspek yang memacukan Sarawak negeri kita sekarang ini. Alhamdulillah kita sangat bersyukur negeri kita telah diiktiraf oleh Bank Dunia kan, dengan pendapatan mencecah 12 bilion contohnya pada tahun 2022. Dan kita nak benda ini semakin ditingkatkan lagi untuk kualiti dia, modal insan yang berkualiti, dan supaya kita ni kita nak realisasikan Sarawak makmur ummah sejahtera ni biar berpanjang sampai ke keturunan dan generasi yang akan datang. Itulah dia, Syirah, panjang lebar kupasan mukadimah yang panjang lebar, lengkap juga, lengkap pastinya. Dan kita nak simpan dahulu soalan untuk Ustaz kerana kita nak berehat dahulu. Kita kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Dialog TVS. Hari ini sempena istimewa kita bawakan sempena sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah bersamaan dengan 2023 Masihi. Kalau tadi kita dah mendengar jawapan mukadimah yang cukup lengkap daripada Ustazah Rogaya. Sekarang ini kita nak beralih pula kepada soalan mukadimah juga kepada Ustaz Wan Mujahid. Mungkin boleh kita tanyakan pengalaman Ustaz Mujahid bila menyambut sambutan Maulidur Rasul ini di kampung halaman mungkin. Kecil-kecil ke, mungkin boleh kongsikan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudara Luqman, saudara Syirah, saudari Syirah, kemudian Ustazah. Alhamdulillah, pengalaman ketika Maulidur Rasul mungkin di kampung-kampung ataupun di tempat-tempat lain mungkin sama. Tapi ada satu yang saya rasa mungkin ada satu yang kelainan mungkin yang saya pernah lihat di Kuching. Kalau biasa perarakannya berjalan kaki. Tapi ada satu kampung di Kuching, saya pun lupa nama dia. Perarakan menggunakan Maulidur Rasul menggunakan bot ataupun perahu. Menarik. Jadi itulah sesuatu yang saya katakan bahawa mungkin sesuatu yang boleh kita angkat sebagai satu kelainan dan nak menunjukkan bahawa walaupun kita berbeza dari sudut budaya dan sebagainya, tetapi agama itu dia boleh meraihkan perkara-perkara sebegini, dan ini merupakan satu yang boleh kita katakan bahawa suatu kebaikan di mana kebaikan ini boleh meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain mungkin dari segi perakan spanduk dan sebagainya, daripada kecil sampailah ke agensi-agensi kerajaan dan sebagainya. Betul. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan jugalah apakah pandangan syariat berkaitan sambutan Maulidur Rasul ini Ustaz? Okey, soalan yang baik. Terima kasih saudara Luqman. Tentang syariat ni kita akan melihat kepada Al-Quran dan juga kita akan melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat kepada Al-Quran, bahawa Nabi ini dikatakan di dalam Al-Quran itu sebagai rahmat. Surah Al-Anbiya surah yang ke-21 ayat yang ke-107, Allah SWT berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah engkau diutuskan wahai Muhammad
melainkan untuk rahmat kepada sekalian alam. Maknanya rahmat ini tidak hanya sekadar kita hanya mendengar tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, tetapi diutusnya Nabi itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah yang lain, surah Ali Imran surah yang ketiga ayat yang ke-31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, Allah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ikutilah aku, fattabi'uni. Maknanya Nabi Muhammad SAW bukan hanya diutuskan sebagai rahmat saja, tetapi untuk diikuti. Untuk diikuti Nabi Muhammad SAW. Kena kita mesti ikut Nabi. Kena kita mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab ada ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang mengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam surah yang lain pula, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat yang ke-21, di mana ayat ini diturunkan ketika peperangan Ahzab. Ketika peperangan Ahzab, ketika perang Khandaq. Rasulullah SAW ketika itu dengan sahabat-sahabat yang lain dalam keadaan dikepung oleh kaum musyrikin. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Dan pada diri Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik contoh. Allah suruh kita ikut Nabi Muhammad SAW sebab Nabi itu adalah sebaik-baik contoh. Dan pada diri Nabi Muhammad SAW itu sebaik-baik contoh kepada mereka yang mengharapkan balasan yang baik di hari akhirat. Dan mereka banyak ingat kepada Allah, susah dan juga senang. Itu menurut Al-Quran. Manakala menurut hadis tentang terutusnya kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, kita melihat pada hadis daripada Abu Qatadah. Dia bertanya dengan Nabi Muhammad SAW sebab para sahabat itu curious. Dia nak tahu, kena apa yang Nabi lakukan, mereka akan bertanya. Lalu dia nanya dengan Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, kena kita puasa hari Isnin? Dia nanya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menjawab, hadis riwayat Muslim, fihi ulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Isnin itu adalah hari di mana dilahirkan aku, kemudian hari itu adalah hari di mana diturunkan Al-Quran kepada aku. Maknanya di sini, walaupun kita melihat bahawa Nabi Muhammad SAW ketika hari lahirnya tidak ada kesangsian lagi. Semua pendapat ulama mengatakan Nabi lahir pada hari Isnin, walaupun dari sudut kelahiran Nabi tarikh yang berbeza-beza. Ada yang tarikh 12 Rabiul Awal, ada yang tarikh 9 Rabiul Awal. Tetapi kita nak nanggah macam ni, Nabi Muhammad SAW mensyukuri nikmat kelahiran Nabi itu sendiri dengan Nabi berpuasa. Jadi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, muncamnya kita puasa sambutan Maulid Rasul, bagus kita puasa semua, bagus kita berpuasa semua tetapi nak katakan bahawa Nabi mensyukuri hari kelahirannya dengan Nabi itu beramal soleh. Jadi kita pun bila kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak amalan-amalan soleh yang boleh kita lakukan dan kita berpandukan kepada syariat, iaitu Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga melalui kefahaman daripada para alim ulama. Dan kalau ditanya mengenai hukumnya, apa hukumnya menyambut sambutan Maulidur Rasul ini? Kalau kita melihat kepada pendapat Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan bahawa ada yang mengatakan bahawa benda memang kita tahu bahawa sambutan Maulidur Rasul itu tidak pernah disambut ke salafus soleh dan sebagainya. Tetapi Imam Asy-Syafi'i ada mengatakan bahawa benda bid'ah ataupun benda baharu. Al-bid'atu bid'atan. Benda bid'ah, benda baharu itu ada dua. Yang pertama adalah mazmumah, yang tercela, dan juga mahmudah adalah yang terpuji. Antara perkara-perkara baharu ataupun terpuji di dalam hukum agama kita, antaranya adalah menyambut Maulidur Rasul. Dan ini disepakati oleh banyak alim ulama. Kalau saya nak nyatakan, antaranya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdul Rahman As-Suyuti, mengatakan bahawa ini adalah sesuatu yang baik. Bahkan dulu antara pemerintah yang terawal yang menyambut Maulidur Rasul namanya Raja Muzaffaruddin Al-Qurqubi. Hanya abang ataupun adik ipar kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1207 Masihi ataupun abad ke-7 Hijrah, dia telah mengadakan sambutan Maulidur Rasul secara besar-besaran. Dua bulan sebelum sambutan Maulidur Rasul, dah ramai dah sidak datang, barak dia jauh. Datang pergi ke Irbil dekat Iraq nun. Kemudian mereka akan mengadakan akan menyembelih binatang untuk tujuan dimakan dan sebagainya. Kemudian pada hari Maulid tersebut adanya, kita katakan, penceritaan sirah Nabi Muhammad SAW, dan ini adalah sesuatu yang baik. Tambah lagi kita katakan bahawa bila memberi makan dengan orang tu pun adalah anjuran Nabi Muhammad SAW. Dan hukum kalau kita boleh lihat di situ, bahkan fatwa-fatwa yang lain pun mengatakan ini adalah bid'ah hasanah. Fatwa ulama kontemporari pun sama juga. Antaranya Syekh Mutawalli Sya'rawi, begitu juga dengan Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili, begitu juga dengan banyak alim ulama yang mengeluarkan fatwa bahawa ini adalah sesuatu yang
bid'ah yang baik, bid'ah hasanah Bid'ah yang dibolehkan. yang dibolehkan. Baik Ustaz, kita nak tanya jugalah Ustaz. Mungkin apakah antara amalan yang boleh dilakukan ketika kita menyambut sambutan Maulidur Rasul ini? Selain berpuasa tadi yang Ustaz beritahu tadi. Kita tahu bahawa Nabi Muhammad SAW bila Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi, hari Isnin itu baginda SAW akan berpuasa. Maknanya apa-apa amalan soleh boleh kita lakukan. Sebab biasa pelik ataupun tidak pelik ataupun tidak canggung kita melihat kalau di surau ataupun di masjid ataupun di mana-mana saja, sambutan Maulidur Rasul itu tidak hanya sekadar kepada berarak aja ngebak spanduk, tetapi adanya makan. Maklumlah mulutnya si jauh makan. Jadi adanya syarahan, adanya makanan, adanya kemudian cerita-cerita menyampaikan ceramah. Bahkan ada juga forum-forum. Kemudian insya-Allah yang akan datang kita akan majlis kesyukuran Maulidur Rasul dan sebagainya. Ini adalah antara usaha-usaha yang boleh kita lakukan untuk perkara ataupun amalan yang boleh kita lakukan ketika Maulidur Rasul. Yang paling penting, tujuan utamanya adalah dengan tujuan untuk mengingatkan kita kepada Nabi SAW dan juga mensyukuri nikmat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan ini membawa saya nak pergi ke soalan yang sebelum ini yang tadi kita dah menyebut berkenaan dengan hukum, kerana apabila bercakap mengenai perkara hukum ini berkaitan dengan sambutan Maulidur Rasul ini selalu menjadi perdebatan hangat Ustazah. Kerana ada yang kata tidak boleh kerana tidak pernah dilakukan pada zaman sahabat. Jadi tapi apabila difikirkan Ustazah, mengapa tiada sambutan Maulidur Rasul ini pada zaman sahabat dan golongan salaf? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Syira dan Luqman dan Ustaz sekali ya. Jadi kalau kita lihat sekalipun tadi berkaitan dengan pandangan tadi kita dah tahu sehingga dia hukum ada yang setengah ulama menyebutkan hukum sambutan Maulidur Rasul ini adalah bid'ah. Dan dengan hujahnya tersendiri dan kita lihat dan ulama kita di Malaysia ni menghukumkan dan yang peringkat antarabangsa pun menghukumnya dibolehkan dan Maulidur Rasul itu adalah harus kita nanggap dihukumkan harus dan termasuk dalam golongan bid'ah hasanah. Dan kita lihat pada zaman salafus saleh dulu memang pada zaman dahulu sahabat-sahabat ketika itu amat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dalam sejarah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat, kecintaan sangat terselah pada ketika itu dan sejarah-sejarah membuktikan kasih sayang sahabat kepada Rasulullah ketika itu memang tak dinafikan lagi. Ya, digambarkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq contohnya, sahabat yang paling rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Contoh kecintaan sahabat, bagaimana sahabat-sahabat dan ketika itu umat Islam ketika itu mengamalkan sunnah Rasulullah, kekuatan akidah mereka, syariat mereka sangat tinggi tentang Islam itu. Jadi contohnya kalau kita nak kasih dan cinta Sidato sahabat-sahabat ni kepada Rasulullah ini, yang mana Abu Bakar ni ketika di dalam Gua Thur itu dia sangat menjaga Rasulullah ini, yang mana ketika itu Rasulullah tidur di paha Abu Bakar. Ketika itu tiba-tiba Abu Bakar terasa sakit. Rupanya dia disengat oleh kalajengking. Sakitnya, sangat sakit. Sebaik sahaja dia tak nak kesakitan itu, dia nitiskan air mata, dia tak nak, dia tahan, dia tak nak kena dengan, sehinggalah terkena Rasulullah takut dia bergerak si boleh sebab dia takut Rasulullah terbangun. Dan ketika itulah dia bimbang bahawa Nabi SAW untuk bangun sambil sekali daknya sayang kasih dengan Rasulullah itu tadi sehingga dia menahan kesakitan itu. Dan kecintaan sahabat lain lagi banyak kita nangga dalam sejarah keutamaan para sahabat. Contoh Talha dan Abu Dujana. Kalau saya teringat dengan peristiwa ini dan umat Islam sekalipun yang lainnya memang amat menyedihkan peristiwa perang Uhud itu sendiri yang menunjukkan umat Islam ketika itu mempertahankan Islam, mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sahabat-sahabat Rasulullah ini sanggup menjadi perisai ketika itu untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada serangan-serangan golongan orang musyrik ketika itu. Contohnya yang mana Abu Dujana ini
dia melihat Rasulullah ni akan dipanah oleh kaum musyrik ketika itu, maka dia Abu Dujana terjun. Rasulullah jatuh dalam gawang, dia terjun dalam gawang itu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Abu Dujana ni dipanah. Banyak anak panah kena pada badan Abu Dujana ini, sehingga dia digelar landak, macam landak. Sebab dipenuhi dengan ketika itu anak-anak panah ni, sehingga terkorbanlah Abu Dujana melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu begitu kasih dan cintanya sahabat-sahabat ketika itu. Tapi adakah zaman kita ini kita sanggup melindungi Islam kita? Dan kalau kita hidup Rasulullah pada ketika ini pun, adakah kita sanggup melindungi Rasulullah seperti sahabat-sahabat ketika itu? Kecintaan mereka terhadap agama sangat tinggi. Penghayatan mereka terhadap agama itu sendiri. Jadinya ketika itu tidak adalah sambutan Maulidur Rasul ketika itu, maka ulama kita mengharus dan menghukumkan dibolehkan kita syariat dan yang mana Maulidur Rasul disambut untuk mengingati sejarah-sejarah Rasulullah SAW ini, kelahiran Rasulullah SAW ini, agar kita menghayati agama kita. Sebab itulah kalau adanya Maulidur Rasul diadakan seperti ini dengan majlis zikirnya, bacaan Quran, menceritakan kisah-kisah Rasulullah, akan menambah kecintaan generasi-generasi kita yang sempat bertemu dengan Rasulullah. InsyaAllah kita akan bertemu dengan Rasulullah di syurga kelak akhirah. Luqman, Ustazah, insyaAllah. Baik, Ustazah, terima kasih atas perkongsian itu. Selepas ini kita nak tanya Ustaz pula lah mengenai rutin harian Rasulullah. Tapi kita simpan soalan itu terlebih dahulu kerana kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali kita dalam dialog TVS Istimewa sempena Maulidur Rasul pada hari ini, Syirah. Dan tadi kita ada bercakap mengenai hukum sambutan, dan pastinya mungkin ada sesetengah masyarakat kita yang belum mengetahui. Bila melihat program pada episod kali ini, kita sudah mula cakna terhadap pemahaman-pemahaman tersebut. Dan tadi Ustaz tergantung tadi Ustaz, kita ada bagi Ustaz soalan di mana apakah antara rutin harian Rasulullah yang baginda suka lakukan yang mungkin kita sebagai masyarakat umum ini boleh mengikutinya, Ustaz? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Tentang rutin harian Rasulullah SAW ni kita boleh menekuninya dalam kitab-kitab sirah. Tapi kalau kita nak bacakan kitab sirah yang seperti Rahikul Maktum, kemudian Sirah Nabawiyah Ibn Hisham, dia tebal. Dan yang boleh kita ambil, antaranya boleh kita kutip daripada kitab, antara kitab yang magnum opus Imam At-Tirmizi, tentang rutin serta segala tentang Nabi Muhammad SAW. Antaranya Nabi Muhammad SAW ni, rutin harian baginda SAW adalah baginda seorang yang sentiasa, saya boleh ambil bahasa yang ringkas lah. Bahasa yang ringkas, tapi mungkin dia ada humor sikit lah. Nabi dia makan dia sikit. Berbeza dengan kita sikit-sikit makan. Nabi Muhammad SAW, makanannya adalah ubat. Tetapi kita ubat jadi makanan. Nabi Muhammad SAW seorang yang menjaga makan. Tetapi kita asal jaga aja nak makan. Nabi Muhammad SAW seorang yang bersederhana di dalam kehidupannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW seorang yang banyak beristighfar. Kita pun tahu Nabi sentiasa beristighfar. Walaupun Nabi itu dah pergi ke langit tinggi, tetapi akhlaknya masih membumi. Kemudian Nabi Muhammad SAW seorang yang baik kepada ahli keluarganya. Walaupun Nabi itu kita katakan seorang yang mengurus umat, tetapi Nabi masih ada masa untuk ahli keluarga, masih ada masa untuk Allah, masih ada masa untuk kerjayanya. Sebab itulah kalau kita katakan bahawa kita itu seorang yang sibuk, kita mengurus pejabat, ingat Nabi mengurus umat masih ada masa untuk keluarga. Jadi kita jangan jadikan alasan kita sibuk di pejabat sampai kita tu ada masa untuk mengurus ahli keluarga. Bahkan Nabi tu, kalau kita ceritakan rutin Nabi, Nabi sentiasa bersama dengan isterinya. Bersama di sudut, bermanja dengan isterinya. Nabi bersama dengan isterinya di dapur. Sebab jangan kita nganuk kalau ada suami yang suka berada di dapur dengan bininya. Bukan GTB, bukan geng takut bini. Tapi sayang dengan bini. Ya sunnah Nabi. Nabi seorang yang menjahit pakaiannya sendiri. Nabi seorang yang sentiasa ringan tulang membantu isterinya. Bersendegurau dengan anak serta cucunya. Kan suatu ketika seorang sahabat yang namanya Al-Aqra' bin Habis. Nyanangan Nabi bermain dengan cucunya Hasan ataupun Husin. Nyerat dengan Nabi mencium cucunya. Lajunya madah dengan Nabi, wahai Rasulullah, kau ada 10 orang anak. Kau ada 10 orang anak. Tetapi seorang pun aku nak cium. Nabi mana apa dengannya?
man la yarham la yurham. Siapa tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Dan rutin Nabi SAW, Nabi tu kalau kita tahu Nabi tu pernah pergi berperang. Balik ajak Nabi ke rumah, Nabi melayani isteri dan anaknya seolah-olah Nabi tidak pernah kenal erti peperangan. Itulah rutin aktiviti Nabi Muhammad SAW yang boleh kita nangganya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang suami, sebagai seorang datuk, sebagai seorang sahabat. Sebab itulah hadis Nabi banyak daripada kalangan isterinya. Hadis Nabi juga banyak diriwayat daripada kalangan sahabatnya. Hadis Nabi juga ada di kalangan para sahabat. Kemudian mereka-mereka yang sentiasa akrab dengan Nabi. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW tu antara yang rutin yang boleh kita buat, paling simple lah yang saya boleh tunjukkan. Nabi tu antaranya Nabi suka senyum. Nabi suka senyum. Kita jangan bercerita tentang bab, bukan saya nak madah si boleh, kita nak kira mulai lepas semua. Kita ikut yang simple lah. Nabi suka senyum, Nabi mengutamakan tangan kanan, Nabi tu suka menyikat rambutnya, Nabi suka mengemaskan pakaiannya. At least benda yang sedikit tu pun kita ikut Nabi Muhammad SAW, insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu bukti kita sebagai umatnya. Baik Syirah, sebelum Syirah nak tanya soalan, kita ada soalan tambahan sikitlah Ustaz. Bila kita melihat kepribadian baginda, pastinya sangat luar biasa. Dan rata-ratanya orang masyarakat kita kini mencari idola. Yang kalau kita minat bola sepak, kita jadikan dia idola. Kalau kita minat badminton, kita jadikan dia idola. Bagaimana Ustaz melihat apakah idola masyarakat Islam sendiri, lebih-lebih lagi di kalangan anak-anak muda pada masa kini, menjadikan Rasulullah sendiri sebagai idola? Bagaimana Ustaz? Nak tambah Ustaz? Rasulullah SAW ni bukan hanya dari sudut kita melihat dari sudut luaran semata-mata, tapi kita melihat dari sudut dalaman Nabi. Contoh yang paling mudah yang saya boleh ambil antara yang kita lihat kepada generasi belia kita lah. Yang kritikal antaranya adab dan juga akhlak. Baik akhlak dari segi pergaulan, baik akhlak dari segi media hiburan ataupun media sosial dan sebagainya. Kita lihat kita kebanyakan belia ni ketatulusan akhlak. Yang memohon kerja pun sama juga. Minta kerja dan sebagainya terus resume, mau kerja. Ini macam meja. Siap ada adab, siap ada bahasa dan sebagainya. Jadi kita melihat kepada Rasulullah SAW yang wajar kita jadikan sebagai contoh. Sebab kita lihat Rasul, kalau kita melihat ada di kalangan anak-anak muda tu yang menjadikan adiwira ataupun hero yang fiksyen sebagai idola, sanggup berhabisan duit untuk masuk cosplay, nak mengikut seperti hero mereka. Mungkin hero itu dia dapat menyelamatkan kita ataupun mereka ini dari sudut menyelamatkan di dunia saja. Tapi kalau kita jadikan Rasulullah SAW itu sebagai hero, dia bukan hanya menyelamatkan dunia tapi juga akhirat kita. Dengan kita melihat akhlak Nabi itu, kita melihat mukjizat Nabi itu, kita hanya melihat pada keluar air daripada celah jari. Kita melihat mukjizat Nabi itu makanan yang sedikit jadi banyak. Kita melihat mukjizat Nabi itu hanya dinaungi oleh awan. Tetapi sebenarnya mukjizat Nabi agung yang mungkin kita kadang-kala tidak tahu ataupun tidak ambil berat adalah akhlak Rasulullah SAW itu yang agung. Akhlaknya kepada ayah dan ibu, akhlaknya kepada orang tua, akhlaknya kepada isteri, akhlaknya kepada cucu, akhlaknya kepada keluarga, akhlaknya kepada sahabat. Dan inilah yang patut dijadikan idola ataupun dijadikan role model kepada belia sekarang, lebih-lebih lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Dan antara caranya adalah dengan kita banyak meluangkan masa mengkaji ataupun membaca sirah. Yang paling ringkas yang saya boleh ambil, mungkin boleh kita baca antaranya adalah kita ambil daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmizi ini, kerana banyak hadis yang disajikan di dalam ini adalah tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu pentingnya kita mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, sebab bagaimana kita nak menambah rasa kecintaan itu sekiranya kita tidak mengenali baginda, betul tak? Tapi orang kata tak kenal maka tak cinta, orang kata. Dan tapi berbezalah dengan Rasulullah kita, terlalu banyak bukti kasih sayang baginda Rasulullah kepada kita umatnya. Salah satunya ialah Al-Quran dan Sunnah yang ditinggalkan untuk menjadi panduan kepada umat Islam. Sedangkan baginda sendiri tidak pernah berjumpa dengan kita. Bagaimana Rasulullah itu boleh mengasihi kita, Ustazah? Sedangkan kita pun belum pernah bertemu dengan baginda. Bagaimana pula bagi kita ini yang untuk mencintai baginda yang tidak pernah kita temui juga, Ustazah? Ya. Terima kasih Syira. Seronok dengar rindu-rindu Rasulullah ni ya. Alhamdulillah. Walaupun kita di akhir zaman, kita pernah jumpa Rasulullah dan Rasulullah tak pernah jumpa kita. Sehingga disebutkan walaupun Rasulullah tak pernah jumpa kita ya, Luqman.
daripada Anas kita lihat banyak mengisahkan Rasulullah rindu dengan kita walaupun dia tidak pernah jumpa. Walaupun ada sahabat-sahabat yang sangat mengasihinya, keluarganya di sampingnya. Yang mana kita langgar dalam sebuah hadis menyatakan mengenai kerinduan, kecintaan Rasulullah ini kepada kita terhadap umatnya yang lahir selepas kewafatan baginda. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ianya bersama dengan sahabatnya di perkuburan Baqi', memang Rasulullah sering menziarah perkuburan Baqi' ketika itu, yang mana kawasan perkuburan Baqi' itu ketika itu dia bersabda, dia sebut sejahtera ke atas kamu penghuni negeri-negeri, orang yang beriman. Dia berdoa kepada penghuni Baqi' ketika itu, yang mana sesungguhnya dia sebut kami akan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala akan menyusuli kamu. Amat ingin di hatiku ini seandainya dapat kita melihat saudara-saudara kita. Dia sebut kita ingin nak jumpa. Walaupun dah berdoa sejahtera perkuburan yang dikuburkan di Baqi' itu, dia bagi tahu ingin nak berjumpa saudara-saudara kita. Maka sahabat pun bertanya kepada baginda, apakah kami ini bukan saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Sedangkan saudara-saudara kita adalah orang yang belum pernah lagi dijumpai oleh berjumpa ataupun belum muncul lagi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Imam Malik. Maka ini kalau kita lihat sambungan itu, umat ketika itu sentiasa mengingati baginda dan baginda mengingati kita yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindunya Rasulullah ini sehingga Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar kelak, Rasulullah ni akan menjadi tumpuan seluruh umat ketika itu, yang mana manusia dalam kebingungan dan ketakutan dan memohon syafaat ketika itu, mohon mencari orang yang dapat membela diri. Ketika itu akhirnya mereka pergi mendapatkan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda memohon kepada Allah untuk menyelesaikan penderitaan yang sudah tidak tertanggung lagi umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Semua itu dilakukan selepas usaha umat yang minta tolong ketika itu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, namun tidak berhasil. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mengatakan bahawa wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah nescaya permintaan akan dikabulkan, berikan syafaat nescaya syafaatmu akan diterima. Inilah syafaat terbesar yang mana Nabi simpan doa itu untuk membela umatnya di akhir kelak, yang mana ketika dia tak ada satu pun yang boleh membela kita ketika itu. Tapi Nabi Muhammad masa hidup lagi, Nabi Muhammad merindui kita dan mengingati kita, sehinggalah di padang mahsyar nanti Rasulullah akan insya-Allah akan membantu dan menolong kita dengan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana kita nak mendapatnya syafaat ini? Sarana mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh hadis-hadis baginda, iaitu antaranya memperbanyakkan sujud. Kita banyakkan sujud kita, iaitu dengan banyakkan solat kita dengan dalam waktunya, solat wajib dalam waktunya, di samping solat-solat sunat kita, yang mana seorang pelayan bertanya, ya Rasulullah tanya kepada dia, apa keperluanmu? Maka dia menjawab, keperluanku ya Rasulullah agar engkau memberikan syafaat bagiku, yang mana pada hari kiamat kelak. Baginda pun menjawab, aku bantulah aku, dia kata, dengan banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jawab Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad. Maka di sini menunjukkan Rasulullah nak bantu kita itu dengan kita mengamalkan solat kita tu dalam waktunya yang wajib itu, dan solat-solat sunat. Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu memberi syafaat kepada kita. Dan seterusnya banyakkan membaca Al-Quran, tadabbur isinya yang akan memberi syafaat kepada kita, di samping puasa di bulan Ramadan, dan seterusnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih khusus ketika kita selesai azan, yang mana mendengarkan azan lalu kita berdoa untuk mendapatkan wasilah. Wasilah itulah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling ringkas iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Banyakkan kita bersalawat. Jadi
dalam sempena Maulidur Rasul ini, banyakkan kita berselawat mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran. Insya-Allah semoga kita berdoa kepada Allah, semoga kita mendapat syafaat Rasulullah, Nabi kita yang tercinta di akhir zaman. Ini insya-Allah itulah yang kita harapkan di akhirat kelak. Ya, itu sajalah. Baik, Ustazah, terima kasih. Kita akan kembali selepas ini dengan beberapa soalan lagi sebelum kita tutup dialog TVS istimewa sempena sambutan Maulidur Rasul pada 2023. Kembali selepas ini. Ke mana-mana. Bertemu kembali, terima kasih kepada penonton atas kesetiaan anda untuk bersama-sama menyaksikan istimewa sambutan Maulidur Rasul di pentas Dialog TVS ini. Tadi kita ada bercakap mengenai syafaat Syira. Mungkin kita nak tanya Ustaz lah. Kenapa insan yang bernama Muhammad ini dapat memberikan syafaat kepada kita umatnya? Apa istimewanya? Apa istimewanya? Istimewanya Nabi Muhammad SAW ni, ada lebih kurang mafhum hadisnya. Nabi Muhammad SAW ni, kerana dengan syafaat daripada Nabi tersebut, orang yang telah dimasukkan ke dalam neraka Jahannam sekalipun, dia akan keluar dan dimasukkan ke dalam syurga kerana syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah sentiasa ditekankan kepada kita supaya memperbanyakkan selawat. Antaranya, setiap hari Jumaat kita diperingatkan surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 56. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Itulah perintah yang Allah buat, yang Allah suruh dan Allah buat juga. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi, dan wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Kerana dengan banyak berselawat, banyak menyebut nama Nabi Muhammad SAW itu akan menimbulkan rasa cinta kepada Nabi. Lantas akan menimbulkan keimanan. Kita beriman sebab salah satu keimanan adalah beriman kepada Rasul. Bila kita beriman kepada Rasul, dari situlah akan adanya kita tu akan berusaha untuk beramal soleh. Kan dalam surah Al-As, orang yang rugi kecuali orang illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang melainkan orang beriman, orang beramal soleh. Maka beriman dulu, barulah kita dapat beramal soleh. Maka antara cabang iman ni tadi adalah dengan kita berusaha untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab syafaat tadi, saya katakan bahawa syafaat Nabi itu akan mengeluarkan seseorang itu daripada neraka Jahannam masuk ke dalam syurga. Dan begitu juga di hari akhirat kelak, kena kita tu patut berbangga dan kita patut mensyukuri, kena kita tu patut bergembira kerana menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kerana di hari akhirat kelak kitalah umat yang pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan hiruk pikuk keadaan kita di padang mahsyar kelak, kita ngagak Nabi Nuh madah apa? Kita madah dengan Nabi Nuh, minta tolong Nabi Nuh cepat pergi hisap tu, memang si tahan lagi. Nya madah apa? Nafsi, kita orang, aku nya madah. Pergi agak Nabi Musa, kita agak Nabi Musa, kita pun madah benda yang sama. Nabi Musa pun macam juga nafsi, kita orang, aku. Pergilah ngagak Nabi sekalian, Nabi Isa, kemudian Nabi Isa agak Nabi, kita ngagak Nabi yang lain, akhirnya kita ngagak Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW agak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya mulalah kita dihisap. Dan kita perlu ingat juga bahawa setiap nabi itu ada doa yang mustajab, dakwatun mustajabatun. Dan Nabi Muhammad SAW, kita anggap macam ni sayangnya Nabi SAW kepada kita. Nabi madahnya simpan doa yang tadi untuk kita meraih syafaat daripada di hari akhirat kelak. Kita balik rumah, orang tua nyimpan nasi dalam tudung saji, balik akhir, ada orang tua nyimpan makanan ke aku. Kita rasa sejuk hati kita. Kasih sayang seorang ibu, seorang ayah meninggalkan makanan untuk kita. Tu Nabi nyimpan doa di hari akhirat kelak yang akan menyelamatkan kita bukan di dunia tapi menyelamatkan kita di hari akhirat. Apabila Nabi Muhammad SAW tu kedudukannya amat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, selain daripada kita melihat akhlak Nabi itu sendiri, tapi hubungan Nabi dengan Allah SWT itu amat akrab. Banyak dirakamkan di dalam Al-Quran yang boleh kita lihat bagaimana Nabi itu amat istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Syira, tersentuh saya, Syira. Kita sebagai umatnya, banyak sebenarnya pengorbanan Rasulullah yang mana kita tak wujud lagi ketika itu, tapi hari ini kita dengar kisah-kisahnya. Sejujurnya saya tersentuh sangat Ustaz dengan perkongsian Ustaz pada hari ini. Baik, dan ini membawa saya kepada soalan terakhir mungkin, perkongsian daripada Ustazah.
Sebab kita sekarang ini menyambut Maulidur Rasul. Mungkin apa keistimewaan sambutan ini bagi Ustazah secara peribadi dan juga apa amalan-amalan untuk kita wanita ini. Sebab tadi kita dah tanya secara general. Yang ini kepada wanita, apa amalan yang boleh kita lakukan dalam kita menyambut sambutan Maulidur Rasul tahun ini? Silakan. Okey, terima kasih Syira. Sebenarnya banyak amalan-amalan sempena mengingati Maulidur Rasul. Kepada wanita-wanita, memang sangat istimewa bagi wanita di kelahiran Nabi, yang mana kelahiran Nabi itu, Islam itu sendiri mengangkat darjat wanita itu kita lihat. Dalam Al-Quran pun menyebut, sehingga kalau kita nanggap dulu zaman jahiliah wanita tu bila lahir je wanita, anak perempuan, birulah muka bapak-bapak tu. Sebab apanya si maut lahir dengan anak perempuan tu. Betapa benci dan si suka dengan anak perempuan tu. Ditanam hidup-hidup. Tetapi lahirnya Islam setelah Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, dan perempuan wanita ni diangkat derajat setinggi-tingginya. Sehingga kalau kita nak ibadah haji sekalipun, dalam Al-Quran menyebut yang mana ibadah yang dilakukan syariat daripada sa'i itu sendiri, Safa Marwah, yang mana syiar itu lahir daripada Siti Hajar dengan Ismail, ulang-alik mencari air untuk Ismail alaihissalam ketika itu. Sehingga sekarang ini kita laksanakan ibadah sa'i itu sendiri yang disebut dalam Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, syiar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu mengangkat darjat wanita itu sendiri. Dan begitulah kalau kita nanggap, sehinggalah sekarang ini kita sebagai wanita, macam ni kita nak mengingat Rasulullah SAW ini. Inilah ketika Maulidur Rasul ini, banyak kan kita baca Quran. Bila kita nak menghadiri Maulidur Rasul, majlis-majlis seperti ini, jagalah aurat kita, jagalah tata sila kita sebagai wanita, agar kita tidak lari daripada syariat Islam itu sendiri, dan kita tidak lari daripada sambutan Maulidur Rasul itu sebagai ibadah. Makna ibadah itu sih. Kita angkat sambutan Maulidur Rasul itu sebagai ibadah kepada kita. Dan bagi wanita yang mungkin tak mampu untuk pergi sama meraihkan, boleh dia banyakkan baca Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dan mungkin di situ juga banyakkan kita solat-solat sunat. Itu adalah antara amalan yang kita boleh lakukan sebab bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lahirnya Nabi kita, dan kita lahir di umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat itu. Kena pegang ni. Khususnya kaum wanita di luar sana dan semua umat muslimin muslimat. Dan kalau aku bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatmu. Tapi kalau kita kufur dengan kehadiran Rasulullah ini, kita tak menghargai dia, maka aku akan siksa azab. Inna azabi lasyadid. Amat pedih. Ini na'udzubillah min zalik. Jadi kita bersyukur, kita hidup zaman umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini yang Rasul rindukan. InsyaAllah kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti bersama umat muslimin dan muslimat yang seluruhnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Baik Ustaz, ringkas sahaja Ustaz Apakah antara mungkin pengisian Syira untuk sempena sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini yang mungkin kita sebagai masyarakat perlu mengikuti setidaknya ataupun melihat sendiri? Antara pengisian yang boleh kita masuk antaranya adalah dengan kita berusaha untuk melazimi majlis ilmu. Melazimi majlis ilmu kerana di situ di Masjid Surah itu dihidangkan tentang sirah-sirah Nabi, cerita-cerita tentang Nabi Muhammad SAW, tentang bagaimana fizikal Nabi itu pun boleh kita ambil juga. Fizikal Nabi Muhammad SAW, Nabi itu tidaklah terlalu tinggi, tidaklah terlalu rendah. Nabi itu kadang-kadang rambutnya wafrah, kadang-kadang rambutnya limah, kadang-kadang rambutnya jummah. Nabi itu sentiasa bersiwak, Nabi itu sentiasa berpakaian hullah, berpakaian dua lapis. Jadi dari situ kita akan lihat, oh macam tu Nabi berhal. Bila kita majlis ilmu, kita jadi tahu. Jadi kita akan cenderung untuk mengikut pakaian. Macam kita minat Cristiano lah. Walaupun Cristiano itu hanya selotip tangan. Si tahu apa fungsi selotip lah. Main bola, lemu kawan. Kawan selotip juga. Apa hal? Cristiano. Kita lalu ngikut juga. Jadi sepatutnya kita sedemikian. Bila kita datang ke majlis ilmu, kita akan tahu bahawa banyak fadilat-fadilat yang boleh kita dapat daripada kita mengikuti Nabi, bukan sahaja dari sudut luarannya, tetapi juga dari segi dalamannya. Begitu juga adanya
Yang saya dengar ada pertandingan marhaban, ada pertandingan berzanji dan sebagainya. Bahkan ada di daerah tertentu johan marhaban jadi 17,000. Ya. Subhanallah. Saya madah dengan kawan-kawan yang bermain bola, enggak mahal lagi daripada main bola nombor satu. Bersemangat pergi marhaban berzanji jadi kerana cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada pertamanya Ustazah Rogayah binti Cik, Pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, dan juga kepada Ustaz Wan Muhammad Mujahid Wan Alwi, Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Pusat Islam Tun Abang Salahuddin University Malaysia Sarawak UNIMAS untuk perkongsian bersempena dengan Maulidur Rasul pada hari ini 1445 Hijrah bersamaan dengan 2023 Syirah. Masihi. Andai Rasulullah masih ada, semerbaklah haruman baginda. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Saya episod kali ini sangat-sangat menyentuh hati saya. Saya tak pasti, tapi saya bila saya bercakap saja mengenai Rasulullah, saya pasti akan menitiskan mata. Padahal cinta beliau terhadap kita pastinya lebih hebat lagi berbanding kita pada hari ini. Betul. Baik. Ya, dan semoga perkongsian pada hari ini mendapat dimanfaatkan oleh Dapat penonton-penonton meningkatkan TVS. rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, Syirah, kita tutup. Baik, kita tutup dialog TVS kita pada hari ini. Segala apa yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang buruk itu datang daripada kelemahan kami di produksi TVS sendiri. Kita mengambil kesempatan untuk mengucapkan salam Maulidur Rasul bagi tahun 2023. Untuk itu saya Luqman Muhammad. Dan saya Syirah Abang Mansur. Assalamualaikum.